Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Semuliakan pengerusi, ahli jawatankuasa, ramai tak ada ni. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, walaupun tak banyak tapi semangat. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnia-Nya yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada 19 Zulhijjah. Jadi kita masih lagi berada di dalam bulan Zulhijjah, yang mana bulan ini termasuk di dalam bulan-bulan yang haram. Apa maksud haram? Diharamkan membuat perkara-perkara yang tidak baik padanya, itu haram. Sebab tu kita panggil tanah haram. Bulan haram. Jadi juga difahami dalam bahasa haram yang dihormati. Dihormati, kita hormat, kita tak buatlah benda-benda yang buruk. Jadi kita baru sahaja habis musim haji lah kan. Jadi haji itu habis 13 Zulhijjah. Hari ayyamut tasyrik dah habis pada 13 Zulhijjah. Jadi kita baru 19. Jadi baru lebih kurang tak sampai seminggu pun. Jadi Allah SWT sebut di dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah selesai manasik kamu, manasik haji, yakni ibadah haji, rukunnya, wajibnya, sunatnya, jadi dah selesai. Allah kata fazkurullaha, sebut dan ingatlah Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti mana kamu mengingati dan menyebut bapa-bapa kamu, au asyadda zikra, ataupun ingatan yang lebih lagi. Jadi apabila selesai haji, Allah kata ingat Allah macam mana kau ingat bapa-bapa engkau, ataupun lebih lagi. Jadi mungkin yang tak difahami di sini adalah seperti mengingati bapa-bapa engkau kan. Macam mana nak difahami ini? Jadi ada dua pendapat di sinilah. Yang pertama sekali, kata mereka seperti mana mengingati dan menyebut bapa-bapa. Zikir itu dia maksud sebut, panggil atau sebut dan juga ingat. Zikir sebab tu kita zikir la ilaha illallah. Dia tak boleh ingat ya Allah, ingat tak boleh. Kita sebut la ilaha illallah, kita sebut dan kita ingat Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat Allah, sebut dan ingat Allah, seperti mana kamu sebut dan ingat bapa-bapa kamu. Jadi macam mana sebut dan ingat bapa-bapa kamu ini? Kata ulama, seperti mana budak kecil yang kalau dia hidup, budak kecil itu dia sentiasa dah mulut dia panggil siapa? Mak, ayah kan. Jadi satu hari tu berapa kali dia panggil gitu? Banyak kali kan. Budak kecil sangat bergantung dengan ibu bapanya. Jadi ingat Allah macam mana budak kecil ingat ataupun sebut ataupun panggil bapaknya, bapaknya ataupun emaknya kan. Jadi macam tu ingat Allah. Au asyadda zikra, ataupun lebih lagi. Dan sebahagian mereka melihat ini adalah ingat bapa ataupun sebut bapa ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah ketika mereka mengerjakan haji. Orang-orang jahiliyah mereka dah buat haji dah sebelum Nabi SAW. Yakni amalan yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim. Tetapi apabila dia buat amalan haji pada zaman dia orang tu, dia orang sentiasalah mereka itu sebut tentang kebesaran bapa mereka. Dia orang baling jamrah ke, aku anak sekian, aku bapa aku dulu orang yang mulia, yang selalu memberi minum, memberi makan kepada orang-orang yang datang haji. Jadi dia ingat macam tu. Jadi Allah ambil cerita tu, Allah kata macam mana orang jahiliah sebut nama bapa dia yang banyak tu, kamu kena ingat Allah macam tu, banyak lagi.
Jadi peringatanlah untuk kita, kalau kita ataupun kita panggil bekas-bekas haji ke, ataupun kita yang balik haji, so kita kena ingat Allah lebih lagi daripada sebelum. Ingat Allah banyak-banyak, seperti mana budak kecil ataupun orang-orang jahiliah sebut bapa-bapanya. Kemudian Allah sambung ayat, Allah kata faminan nas may yaqulu rabbana atina, dan di kalangan manusia mereka yang menyebut rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami fid dunya, apa sahaja kebaikan di dunia. Lalu itu sahaja doanya, rabbana atina fid dunya, ya Allah bagi, wahai Tuhan kami, bagilah kami kebaikan di dunia. Lalu Allah bagi tahu wama lahu fil akhirati min khalaq. Orang ni Allah kata dia tidak ada bahagiannya pada hari akhirat. Sebab apa? Sebab dia minta, wahai Tuhan, bagilah aku apa yang ada di dunia. Itu sahaja otak dia. Jadi Allah kaitkan, lepas zikir Allah, Allah kata di kalangan manusia lepas zikir ada yang minta dengan Allah ni, yang minta dunia sahaja. Allah kata orang ni tidak ada bahagian di hari akhirat. Jadi mengingatkan diri kita sekali lagi, orang yang pergi haji ni kadang-kadang ada orang yang senang sikit. Kenapa pergi kali kedua ni haji? Dia dah haji dah, kenapa pergi kali kedua ni? Saya ni nak doa depan Kaabah tu, nak minta dapatlah tender kerajaan ni kan. Jadi yang dia minta dengan Allah hanyalah dunia kan. Bila sampai di Kaabah, sampai di Mekah, di Tanah Haram, dalam kepala dia hanyalah apa yang berkaitan dengan dunia. Ya Allah, bagilah aku rezeki yang banyak sangat, duit banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya Allah, bagi makanan banyak kat aku. Jadi semuanya berkaitan dengan dunia sahaja. Allah kata orang macam ni, dia mungkin dapat dunia, mungkin Allah Ta'ala bagi dia di dunia, tapi dia ni tidak ada bahagian di akhirat. Betul, Allah sambung lagi, wa minhum, dan di kalangan mereka, iaitu di kalangan manusia, may yaqulu, yang menyebut rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan juga, wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Dia ada dua jenis manusia Allah nak cerita ni. Satu yang mintanya dengan Tuhan hanya dunia, dan seorang lagi minta dunia dan akhirat. Beza. Orang yang nampak juga akhirat, maknanya orang ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, dia percaya dengan kemudian, yang dia tahu yang datang nanti, yang kemudian ini lebih baik. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang kemudian ini lebih baik daripada yang sekarang. Jadi kita kena jadi orang macam tu lah, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita diberi rezeki untuk pergi haji dan sebagainya, mintalah dengan Allah Ta'ala kebaikan di akhirat juga. Janganlah kadang-kadang orang minta kirim doa, nak kirim doa kau kan. Sebenarnya kirim doa ni pun tak perlu sebenarnya, tuan-tuan. Mungkinlah kan, kalau dia ingat kita kata doalah untuk saya kan. Tapi kalau orang jenis-jenis yang kirim-kirim ni pun, apa yang dia minta, tuan-tuan? Semuanya yang dikirim, doa yang dapat list tu lah ke orang yang nak pergi haji tu, list tu semua berkaitan dengan dunia kan. Yang kirim, tolong kirim doa ni, nak dapat jodoh ke kan, nak dapat tender ke, dapat kerja ke, semua itu berkaitan dengan dunia. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala ni bukan sahaja di dunia, dan sepatutnya kita juga minta dengan Allah kebaikan di akhirat. Apa antara kebaikan di akhirat? Yang paling besar adalah result yang kita panggil, keputusan yang terbaik sekali bukanlah keputusan SPM 10A 11A bukan. Keputusan yang terbaik sekali kalau kita kata okey, awak terlepas daripada neraka. Itu adalah keputusan yang paling cemerlang sekali kalau kita dapat. Awak bukan sahaja terlepas daripada azab neraka, awak juga disenaraikan dalam ahli syurga. Sebab tu dalam hari Arafah ni Nabi sebut, tidak, hari Arafah 9 Zulhijjah tu, tidak ada hari yang
lebih ramai Allah bebaskan orang tu daripada manusia daripada neraka kecuali pada hari Arafah. Hari Arafah ni Allah banyak lepaskan orang. Jadi kalau kita berada pada hari Arafah, kita bersungguh-sungguh, kita puasa, kita doa dengan Allah, ya Allah, pelihara aku daripada azab neraka, pelihara aku. Allah akan keluarkan kita. Kalau kita ditakdirkan dalam list tu, disebabkan dosa-dosa kita, Allah akan keluarkan kita daripada senarai itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cukuplah kot mukadimah berkenaan dengan di kalangan orang yang balik daripada haji kan, ataupun bukan itu umum maksudnya bukan mesti orang yang pergi haji. Allah nak cerita tentang manusia itu macam-macam, lepas zikir kepada Allah, yang dia minta bukan sekadar, sepatutnya bukan sekadar dunia sahaja tetapi juga akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kita punya kuliah larangan-larangan syarak, larangan-larangan syarak daripada kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah min Nususil Kitab was Sunnah An-Nabawiyah. Jadi kitab ini di dalam bahasa Arab, tidak lagi diterjemahkan. Tuan-tuan dongailah kan, dongailah. Nak suruh cari kitab pun susah nak baca ni. Okey, kita sambung. Hari tu last kali tuan-tuan, ingat tak tuan-tuan kita belajar apa? Tak ingat kan? Larangan bagus lah. Syirik tu dah awal dah tu. Syirik tu mula-mula, larangan kita masih lagi dalam larangan-larangan berkenaan akidah, larangan-larangan akidah, mula-mula syirik dan sebagainya. Dan hari tu yang terakhir kita berada pada babun nahyi 'anil ghulu fil anbiya'i was salihin wa anna dzalika minasyirk. Larangan melampau terhadap para nabi dan juga orang-orang saleh. Jadi yang last kali kita belajar itu, jangan angkat nabi ataupun orang soleh ini lebih daripada lebih daripada tempatnya, martabat dia situ-situlah. Kata ulama apa? Ar-rabbu rabbu walau tanazzal wal 'abdu 'abdu walau taraqqa. Manusia Tuhan itu tetaplah Tuhan walaupun dia turun. Tuhan turun ke langit dunia. Kita tahu 1/3 malam Tuhan akan turun ke langit dunia, tapi dia tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan walaupun dia turun. Hamba tetap hamba walaupun dia naik. Boleh faham? Jadi jangan kita angkat hamba tu selevel dengan Tuhan, jangan. Itu maksud dia. Jadi ada tak di kalangan manusia ini yang melampau dengan Nabi? Ada. Siapa? Yes, Nasrani, iaitu Kristian. Kristian mengangkat Nabi Isa lebih daripada hadnya, lalu menganggap Nabi Isa sebagai jelmaan ataupun pancaran daripada Tuhan. Nabi Isa itu lalu dia kata Tuhan itu adalah tiga, tapi Tuhan satu, tapi dia adalah tiga. Apa dia? God the Father, lepas tu the Son iaitu Nabi Isa, dan juga Holy Spirit, tiga. Jadi dia angkat Nabi Isa lebih daripada hadnya, lalu dia angkat macam Tuhan. Dan benda ni sebenarnya di kalangan orang Islam ada tak? Ada tuan-tuan. Ada. Dan memang dah popular pun, dia orang ni follower dia ramai. Yang mengangkat kaedah-kaedah seperti Nur Muhammad contohnya, ataupun hakikat Muhammadiyah ni. Jadi dia kata alam ni sebenarnya satu je. Tuhan itu dan alam ni satu. Dia daripada, kita semua dicipta daripada Nur Muhammad kan. Itu ciptaan. Ini adalah ajaran daripada Syiah. Yang ni kita ini adalah pancaran daripada Nur Muhammad. Maksudnya Nur Muhammad dan Tuhan itu asalnya adalah satu. Lalu diangkat Nabi itu, Muhammad itu macam Tuhan. Lalu kita pun, bila dia kata kita berasal daripada Nur Muhammad, kita dicipta kerana Nur Muhammad, lalu kita ni pun macam Tuhan. Akhirnya tak ada apa dalam dunia ni, semua Tuhan. Jadi yang ni ada ajaran ni, yang dia orang ni pun tengah popular sekarang ni. Jadi jangan bila kita kata yang ni Tuhan, yang tu Tuhan, yang ni ajaran sesat. Tuan-tuan, jadi ini adalah larangan di dalam agama. Jangan kita angkat Nabi ataupun orang-orang saleh, orang-orang saleh. Ada tak orang yang angkat orang-orang soleh ni lebih daripada hadnya? Ada. Siapa dia? Yang saya cerita dulu. Kaum daripada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh. Wuddan wala suwa'an. Yang tu semua adalah orang-orang soleh. Kemudian buat patung, lalu datang generasi selepas dia sembah. Ya, yang tu.
Jadi Nabi dan orang-orang soleh ini ada contohnya. Kalau kita angkat lebih, apa jadi? Manusia yang akan datang akan sembah dia. Okey tuan-tuan, jadi jaga benda ni. Kita tak nak kita ataupun anak keluarga kita termasuk dalam golongan ni lalu kita mati dalam keadaan kufur. Kita tak nak. Tuhan adalah Tuhan, hamba adalah hamba. Okey. Jadi hari ni kita nak masuk di dalam bab yang baru Babun nahyi an ittikhadil ulama'i was salihina arbaban min dunillah. Bab larangan mengambil para ulama dan orang-orang saleh arbaban. Arbaban sebagai tuan ataupun Tuhan. Sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Ambil ulama dan orang-orang saleh sebagai Tuhan selain daripada Allah. Ada tak orang jadikan ulama ni sebagai Tuhan? Kan? Okey, benda yang sama. Qala Allah Ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Okay. Allah SWT sebut mereka mengambil ahbarahum, yakni ahbar ni adalah gelaran bijak pandai ataupun cendekiawan di kalangan orang Yahudi. Allah Ta'ala yang panggil mereka ahbar. Ahbar ni datang daripada perkataan apa? Hibr. Hibr maksud dia dakwat. Maksudnya diorang ni digelumangi dengan dakwat. Maknanya kerja dia menulis je. Jadi diorang ni memang orang-orang pandai menulis je kerja. Allah panggil dia orang ahbar. Lalu Allah cerita orang-orang Yahudi mengambil ahbarahum, golongan-golongan cendekiawan di kalangan Yahudi ini sebagai dan juga ruhbanahum. Ruhban maknanya orang-orang yang rajin beribadah. Kalau kita jumpa dia tu sentiasa ada di masjid. Tapi dia orang ni dikuil lah kan, dikuil dia orang. Datang ada kat kuil, datang ada kat kuil. Ruhban, orang yang rajin beribadah. Jadi orang-orang Yahudi ambil orang-orang bijak pandai mereka dan juga orang-orang yang rajin beribadah ini arbaban sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Lalu orang Yahudi apabila dengar ada orang Yahudi yang masuk dalam Islam pada zaman Nabi, dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang Yahudi tak sembah ahbar mereka dan juga ruhban mereka, orang-orang pandai dan juga orang yang rajin beribadah ni. Lalu Nabi kata apa? Mereka mengikut apa sahaja yang golongan tu cakap. Demikian menjadikan mereka Tuhan. Maksudnya apa sahaja yang cendekiawan dia kata buat yang ni, dia ikut. Yang ni jangan buat, tanpa berfikir ataupun tanpa melihat kepada nas asal agama, mereka ikut je. Yang tu juga menjadikan mereka sebagai arbab. Boleh faham Okey. Jadi kita nak tengok arbab tu dulu perkataan arbab. Arbab maksud dia Rabb, datang daripada perkataan Rabb. Apa maksud Rabb? Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb tu apa? Tuhan lah, terjemahan kita Rabb. Tetapi Rabb dalam bahasa Arab ada banyak maksud. Antaranya apa? Tuan. Tuan. Kalau kita hamba kan, zaman dulu ada hamba, ada tuan. Jadi itu antara hubungan dia. Maknanya boleh ke hamba ni, tuan saya cadang tuan ni, dia takkan, hamba takkan mencadang-cadang kepada tuan. Jadi apa sahaja tuan cakap kepada hamba, hamba akan ikut. Yang tu maksud hubungan dia dengan Rabb tu, hubungan dia macam tu. Jadi kalau tuan tu kata kepada hamba tu, kau poi berdiri tu dengan panih tu kan, kita sebagai hamba kita akan beri tanpa banyak soal. Kita takkan tanya kan. Itu maksud menjadikan seseorang itu Rabb kita. Jadi apabila Allah Ta'ala minta kita sesuatu, kita tanya ke? Saya rasa tak betul ni pendapat ni. Kita takkan petikai. Allah minta kita sembelih binatang korban kan, kita sembelih. Kita tak tanya. Baik kita tukar ajalah program ni, korban-korban ni kita tukar ajalah, kita kumpul duit, kita bawi kepada orang miskin.
Kita nak tukar program Tuhan kita, boleh ke? Tak boleh. Tuhan minta kita buat, kita tak bagi cadangan lain. Yang tu menjadikan seorang itu Rabb. Jadi kalau kita macam tu, apa sahaja pendeta kita ataupun ulama kita kata, ataupun tuan guru kita, tak kata ulama lah, kita kata macam kita ada minat dengan seorang ni, kita minat dengan seorang ustaz ke, kita minat seorang tuan guru ke, kita ikut je kan, dia cakap apa pun ikut. Kita akan ikut tanpa banyak soal. Yang tu kita menjadikan dia sebagai Rabb. Dia larang kita pun tak buat. Jadi contoh kau ni, contoh tuan guru tu khabar kita kan, kau ni saya nampak hati kau ni kotor lah, kau tak payah pergi mana-mana, kau kena duduk dalam rumah ni, contoh kan, bersuluk selama 3 bulan, contoh kau jangan keluar pergi mana-mana, semayang pun, Jumaat pun tak payah keluar, contoh kan. Jadi kita pun ikut, sedangkan agama menyuruh kita keluar solat Jumaat. Jadi kita dengar cakap guru kita dan kita tolak, agama yang tu dipanggil kita ikut, menjadikan seseorang itu sebagai Rabb. Faham tuan-tuan? Faham Kita ikut tanpa kita tengok apa yang dia suruh itu. Jadi dalam agama dilarang untuk menjadikan seseorang itu sebagai Rabb, iaitu patuhlah apa sahaja dia cakap. Benda ni banyak tuan-tuan, banyak. Kalau di kampung-kampung lagi banyak, diikut je lah apa sahaja tuan guru. Macam tuan guru tu tak ada salah, maksum kan, maksud tak mungkin, tidak mungkin ada yang maksum. Tapi kita, benda ni bukanlah nak menyebabkan kita ni sentiasa lawan guru, tak. Tetapi kita berpada ikut. Sehingga Nabi SAW, kalau Nabi suruh kita patuh dengan Allah Ta'ala, suruh kita patuh dengan ulul amri, betul? Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulul amri, iaitu pemerintah yang sah, pemerintah yang sah. Jadi di Malaysia ni adalah kerajaan yang memerintah, kita kena patuh kepada dia. Tetapi adakah kita patuh segala-galanya? Tak. Nabi kata innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf sahaja. Tiba-tiba kerajaan kata okey, malam ni semua dikendaki keluar masuk ke disko, adakah kita nak patuh? Tak kan? Itu benda yang maksiat, pergi disko, pergi apa, dangdut contoh kan, tak ada, tak boleh. Benda itu adalah mungkar, tak boleh patuh. Okey, tadi ayat tadi sambung, menjadikan ahbarahum, pendeta-pendeta mereka dan juga orang-orang yang soleh lah di kalangan mereka itu sebagai arbab, tuhan-tuhan selain daripada Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan orang-orang Yahudi itu yang keluar di kalangan mereka, ada yang juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam. Masih ibn Maryam dalam Al-Quran maksud dia siapa? Isa, Nabi Isa. Masih, Al-Masih ibn Maryam. Apa maksud Al-Masih? Nabi Isa, nama dia Nabi Isa. Gelaran dia apa? Al-Masih. Al-Masih. Jadi Al-Masih ni pun ada dua. Satu Al-Masih Isa, satu Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Okey. Apa maksud Al-Masih? Dalam perkataan Ibrani dan atau perkataan orang bahasa orang Yahudi ni, Al-Masih maksud dia adalah mubarak, yang diberkati. Jadi Nabi Isa ini, dia pergi mana pun dia diberkati. Masih. Jadi boleh juga difahami masaha dalam bahasa Arab. Masih ni orang yang sapu kan, maksudnya dia sapu, dia pergi mana dia jalan. Maknanya dia ni adalah orang yang jauh berjalannya. Nabi Isa sentiasa berjalan menggunakan kakinya. Dan juga boleh difahami Al-Masih juga orang yang sapu, menyapu kebatilan dengan kebenaran. Masih. Jadi sebab itu dipanggil Al-Masih. Di kalangan orang Yahudi menjadikan Al-Masih ibn Maryam juga sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Diangkat Nabi Isa lebih daripada hadnya. Wama umiru, dan tidaklah mereka itu disuruh illa liya'budu ilahan wahida. Orang-orang Yahudi tadi itu tidaklah disuruh melainkan menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah Tuhan yang disembah kecuali dia. Subhanah, maha sucinya
amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan. Alright. Jadi itu antara firman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ayat Al-Quran yang menunjukkan jangan kita angkat golongan-golongan orang-orang bijak pandai di kalangan kita lebih daripada hadnya. Tidak boleh. Okey, jadi kita nak masuk seterusnya, hadis. Bagaimana pula dari segi hadis? Dalam Sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillahi hurrima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Okey, sesiapa yang menyebut la ilaha illallah dan menafikan dengan apa yang disembah selain daripada Allah, hurrima maluhu wa damuhu, diharamkan darahnya dan juga diharamkan hartanya dan juga darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan kiraannya ataupun timbangannya akan dikira oleh Allah azza wa jalla. Okey tuan-tuan, kita tengok jap syarah dia. Okey, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di kalangan manusia mereka yang mengambil selain daripada Allah andadan. Andadan maknanya sekutu-sekutu selain daripada Allah, yakni dia jadikan Allah Ta'ala ni ada yang setara dengan dia. Contoh dia minta doa dengan Allah, dalam masa yang sama dia minta juga dengan apa dipanggil rijal ghaib. Contohnya dia minta juga dengan wali-wali ke apa orang kan. Dia minta dengan Allah, ya Allah berilah dia ni apa. Lepas tu dalam masa yang sama, wahai wali-wali bagilah saya ni. Okey, yang tu menjadikan Allah Ta'ala sebagai setara. Okey, Allah kata di kalangan manusia ada yang mengambil selain daripada Allah setara, benda yang setara dengan Allah Ta'ala, dan mereka itu menyayangi benda-benda tu seperti mana mereka menyayangi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Okey, kita tengok syarah dia. Okey, jadi yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyatan li mahabbatillah. Mereka menjadikan sayang mereka terhadap asnam, difahami menjadikan asnam iaitu berhala-berhala itu sama dengan Allah Ta'ala. Yang ni mungkin dia ni ada, contohnya lah, maknanya dia ada kubur yang dia pergi minta. Jadi dia sayang benda tu. Kalau diberi dua pilihan kan, nak minta, okey, kalau kau first kali, kalau kau perlukan pertolongan, kau akan minta dengan siapa? Dengan wali ni kau dengan Allah? Dia kata wali ni. Ataupun dia kata Allah, tapi dalam masa yang sama dia minta juga dengan wali sekian-sekian. Jadi yang tu menjadikan setara dengan Allah. Okey, kerana mahabbatul mu'minin khalisah. Cinta orang-orang mukmin itu bersih, khalisah. Yakni dia tak bercampur-campur macam orang tu. Orang tu kejap ni, kejap minta dengan orang ni. Hati ni kadang nak minta dengan Allah, kadang minta dengan ni, kadang minta. Orang mukmin tak buat kerja tu. Wa mahabbatun haula fiha syirkun bainallahi wa baina asnamihim. Okey. Fama baluka birajulin yuhibbu ghairallahi aktsaru min mahabbatihi lillah, wa ma baluka birajulin yuhibbu ghairallahi wa la yuhibbullah. Apa pandangan kau dengan seorang lelaki yang menyayangi selain daripada Allah lebih daripada sayangnya kepada Allah? Dan apa pandangan engkau terhadap seorang lelaki yang menyayangi selain daripada Allah dan tidak menyayangi Allah? Ada orang lelaki yang suka dengan selain daripada Allah lebih daripada sayang Allah, dan ada yang suka benda tu dan seperti mana dia, dan dia tidak menyukai Allah. Kadang-kadang dia minta lebih lagi dengan benda tu. Dia minta dengan tu. Okey, fa hadza aqbah wa azam. Benda ini lebih buruk dan lebih besar di sisi agama. Jangan buat. Wa hadza mawjudun fi kathirin minal muntasibina lil Islam al-yawm. Jadi penulis ni cerita benda ini wujud pada ramai orang yang kata dia ni orang Islam.
pada hari ini. Fa innahum yuhibbuna awliya'ahum aktsaru mimma yuhibbuna Allah. Mereka itu lebih menyayangi wali-wali mereka lebih banyak daripada mereka menyayangi Allah. Tuan-tuan, sebab saya pun bergelumang dengan benda ni sebenarnya. Maknanya ada orang kata yang ni minta dengan ni, minta dengan ni. Jadi kita hidup, kita rasa mana lagi power ni wali ke Allah, kan? Ada orang yang rasa macam tu, kan? Sedangkan Allah kita sebut tadi sebagai Tuhan, yang lain ni hamba, kan? Hamba tidak berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Okey. Walihadza law qila lahu ihlaf billah, yang ni dia bagi contoh. Dan dengan ini, kalau dikatakan kepada orang yang tu, yang dia lebihkan wali ataupun orang-orang yang dia suka tu, kalau disuruh bersumpah sekarang, sumpah dengan nama Allah, dia boleh halafa sadiqan aw kadiban, dia akan bersumpah benda yang betul, dan dia juga bersumpah guna nama Allah untuk tipu. Dia berani sebut wallahi aku dah buat dah, padahal dia tak buat. Dia berani, orang macam ni berani sebab sayang dia terhadap Allah tu kurang. Ammal wali, contohnya dia bagi contoh ammal wali. Tapi kalau wali, dia tak akan bersumpah dengan nama wali tu, melainkan cakap benda-benda yang betul sahaja. Yang ni juga pun jadi masalah. Tapi kita tak boleh bersumpah dengan makhluk sebenarnya. Hamba tak boleh sumpah dengan makhluk. Tapi ada orang ni yang disumpah dengan demi sekian-sekian. Jadi dengan nama sekian, demi wali ni aku tak bohong. Yang tu memang dia tak bohong. Tapi kalau Allah dia boleh bohong pun. Yang ni pun jadi kepada masyarakat Arab sebenarnya. Tuan-tuan, kadang-kadang Arab tu dia macam tu. Kalau kita pergi kedai, contoh kita nak barang fi daik, contoh kita nak minta ada tepung tak? Nak beli tepung kan. Dia kata la mafi wallah. Tak ada. Wallahi tak ada. Dia sumpah ni, wallahi mafish. Tak ada. Tapi kita tengok ada. Ada. Jadi dia biasa, dia sumpah tipu tu. Biasa kan. Dia malas nak tengok. Dia kata wallahi tak ada. Tapi kalau kita kata wan nabi, demi nabi, jadi wan nabi dia tak tipu. Sedangkan tak boleh lah macam tu. Allah kau tak tipu, nabi bawah sikit daripada Allah. Faham kan? Yang ni orang-orang macam ni kena jagalah. Jangan jadikan apa-apa setara dengan Allah, ataupun jadikan orang itu lebih daripada Allah. Wa tajidu katsiran minhum ya'tuna ila Makkah wal Madinah yarawna anna ziyarata qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam a'zamu min ziyaratil bait. Dan kamu akan dapati ramai di kalangan manusia ini yang datang ke Mekah dan Madinah, mereka melihat menziarahi kubur Rasul itu lebih besar daripada ziarah Al-Bait, iaitu Kaabah. Orang datang ke Mekah, tuan-tuan, nombor satu nak tengok apa? Baitullah, Kaabah tu. Kita nak pergi jumpa Kaabah. Yang tu, lepas tu kita dah ada di Mekah, kita pergilah ziarah Rasul. Jadi bila kita melampau dalam satu benda, kita lebihkan Rasul. Sedangkan Allah Ta'ala jadi suruh Nabi Ibrahim bina untuk manusia datang untuk beribadah. Jadi kita datang ke Mekah nak jumpa, tengok Kaabah, tiba-tiba kita tukar dia punya fokus, kita pergi yang ni lebih utama. Yang tu adalah kesalahan di dalam agama, tuan-tuan. Yang ni kita angkat benda yang lebih daripada sepatutnya. Okey, ini kata penulis lah. Li'annahum yajiduna fi anfusihim hubban lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam ka hubbillahi aw azam. Jadi kerana mereka itu dapati di dalam diri mereka mencintai Rasul itu lebih daripada dia cinta Allah itu sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu sayang Allah, ikut aku. Yes, sayang Rasul, tetapi yang utamanya sayang Allah tu lebih. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan, jadi kita tak jadikan Rasul itu setara dengan Allah. Kau cinta Allah dan Rasul, siapa yang lebih kau sayang? Allah. Jangan kita ubah fokus ni. Dah selawat, eloklah kita selawat, kita suruh ingat Nabi, selawat kepada Nabi, tapi jangan lari daripada fokus. Okey. Jadi sebahagian orang dia nak lebih-lebihkan Nabi ini sampai dia menjadikan Nabi Muhammad itu adalah segala-galanya. Itu yang jadi ilmu Nur Muhammad tu. Kita ini diciptakan sebab Nur Muhammad.
Lepas tu yang timbul teori, sebelum Allah ciptakan segala benda, Allah ciptakan Nur Muhammad. Lepas tu barulah ada Nabi Adam. Sedangkan tak ada, benda ni tak ada dalam agama, tak ada. Siapa yang keluarkan teori ni? Orang-orang yang nak sesat ni lah, yang memilih kesesatan. Jadi kita pun yang dengar, kita pun macam tu. Tak ada, tak ada. Okey. Wa hadza syirkun anna Allah ya'lamu annana mahbubun rasulullah illa nahbur. Okey, fa hadhihi al-ayah, ayat yang tadi tu saya baca, yang mereka yang menjadikan sayang kepada sekutu itu lebih daripada dia sayang Allah. Ayat ini adalah satu ujian yang besar bagi kebanyakan jantung orang-orang Islam pada hari ini, alladzina yaj'aluna ghairallahi mithlallahi fil mahabbah, yang menjadikan selain daripada Allah seperti Allah dalam kecintaannya. Wa fihi unasun aidan asyraku billahi fi mahabbati ghairihi, dan padanya ada juga manusia-manusia yang mensyirikkan dengan Allah pada mencintai selain daripadanya. Ada orang yang menjadikan manusia, jin ke, dia lebih sayang benda-benda macam tu. Tapi ada juga manusia, kata penulis, bukan di dalam bentuk ibadah syar'iyah, tetapi di atas bentuk al-ibadah al-mazkurah fil hadis. Satu ibadah yang disebut di dalam hadis, wahya mahabbatud dirham wad dinar, iaitu mencintai dinar dan juga dirham. Ada orang yang sayang duit dia lebih lagi daripada dia sayang Allah Ta'ala. Dinar kat sini disebut dirham dan dinar, sebab Nabi sebut ta'isa abdud dinar wad dirham. Maknanya ada di kalangan manusia ini menjadi hamba kepada duit. Kalau kita ni hamba kepada ringgit Malaysia lah, hamba kita, itulah kita punya. Kalau kita kata kau nak pilih poi semayang, kau nak pilih tawi kan kojo, dapat duit masuk. Jadi kita akan pilih kojo kadang-kadang untuk dapat duit lebih. Yujad unasun law futtishat an qulubihim la wajad qulubuhum mulia. Di kalangan manusia pula, kalau engkau buka jantung dia, engkau akan dapati pada jantung dia dipenuhi dengan sayangnya mata'id dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Kau akan tengok dalam jiwa manusia itu, kalau kau buka, kau akan nampak macam dia ni, dunia memenuhi jiwanya. Wa hatta hadzal ladzi jaa yusalli huwa fil masjid lakin qalbuhu mashghulun bima yuhibbuhu min umuri dunya. Sehingga kau akan dapati orang yang bersolat di masjid, tetapi jantungnya ataupun hatinya sibuk dengan apa yang dia cintai di kalangan urusan dunia. Jadi yang ni juga kita kena ambil perhatian sama-sama lah tuan. Sebab kalau kita solat tu memang kita akan ingatlah, kita akan ingat segala-galanya. Tadi patutnya tulis koma, kan kita tengah menaipkan, naik, lepas tu kita pergi semayang. Semayang tu kita, yang tu kita nampak. Yang tu maknanya kita lebihkan Tuhan daripada, kita lebihkan dunia daripada Tuhan. Jadi kita orang yang kira duit pula, tadi patut duit letak belah kanan, jadi kira dia fikir bodoh dunia. Jadi syok dengan apa yang dia buat tu. Fahadha naw'un min adwa'il ibadah fil haqiqah law hasaba al-insan nafsahu limadha khuliq. Okey, yang ni adalah kalau kita lakukan benda-benda macam ni tuan-tuan, maknanya kita mendahulukan benda-benda yang macam wali tadi, ataupun kita dahulukan dunia lebih daripada Tuhan. Kan ditanya dunia ke Tuhan, kita sentiasa mendahulukan dunia. Kadang-kadang benda ni boleh dizahirkan daripada perbuatan kita pun. Kita tengah buat kerja, tiba azan, sambunglah kerja. Jadi maknanya kita sentiasa mendahulukan dunia. Kecuali lah ada keuzuran, kaki dia cedera kan, jadi kita tak dahulukan Tuhan. Yang tu kita tak pergi sembahyang, tak apalah kan. Tapi yang ni tak ada keuzuran, jadi kita sentiasa mendahulukan dunia, menunjukkan kita menjadikan dunia itu setara dengan Tuhan ataupun lebih daripada Tuhan. Okey, kalaulah manusia itu, kata penulis, lau hasabal insanu nafsahu limadha khuliq, kalaulah manusia itu bermuhasabah balik, kenapa dia diciptakan, la alima annahu khuliqa li'ibadatillah, nescaya dia akan tahu sebenarnya dia dicipta untuk
menyembah Allah. Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Allah cipta manusia dan jin supaya dia sembah aku. Okey. Jadi kita dicipta, kita rasa aku kena beli kereta Mercedes contohnya kan. Aku kena ada rumah banglo sebiji, bini ada 3 ke 4 ke. Yang tu yang dia rasa. Sebenarnya tak. Di situ tu yang lain itu adalah sampingan. Yang itu adalah datang secara sampingan. Wa aidan khuliqat lidarin ukhra wa laysat. Okey, yang ni bagus ayat ni. Dan juga sebenarnya manusia itu diciptakan khuliqa lidarin ukhra. Manusia itu diciptakan untuk rumah yang kemudian. Walaysat hadhihi dar, dan bukan rumah yang ni. Allah Ta'ala cipta kita ni sebenarnya dia nak masukkan kita dekat dunia ni ke? Tak, dia nak masukkan kita balik dalam syurga. Jadi kita kena ingat balik. Jadi kenapa kita mendahulukan benda di dunia ini daripada Allah Ta'ala? Kita diciptakan untuk dunia yang sana. Fahadhihi darun mujawizatun yujawizul insanu minha ila daril ukhra. Rumah ini ataupun tempat ini adalah kita langkau, maksudnya kita hanya lalu saja. Manusia lalunya untuk pergi ke sana. Jadi jangan kita sangkut dekat dunia ni. Hati kita dekat dunia ni, jangan. Sentiasalah kita ingat, kita ingat apa tujuan kita diciptakan. Ad-darul lati khuliqa laha wallati yajibu ay ya'niya bil ilmi laha. Rumah yang diciptakan untuknya dan juga wajib untuk kita ambil berat untuk tahu mengenainya. Jadi kita datang belajar ni tuan-tuan, kadang-kadang kita nak tahu lebih tentang rumah yang di sana, bukan kita nak tahu rumah yang di sini. Mata fakkara al-insan madza amilat fi yawmin min al-ayyam wa kam baqiya li fi hadhihi ad-dunya wa madza kasabat al-ayyam tamdi wa la adri hadha hal izdadat qurban min Allah aw bu'dan min Allah hal nuhasibu anfusana an hadzal amr. Okey. Jadi manusia itu hendaklah sentiasa bermuhasabah, fikir balik satu hari ni dah buat apa, dan bila kita hidup hari ni, dia kata kita kena sentiasa fikir berapa hari lagi yang aku ada, berapa hari lagi yang aku boleh hidup ni, dan apa amalan aku. Dan hari yang berlalu, pastikan jangan hari itu berlalu melainkan bertambah kita dekat dengan Allah. Kita sentiasa setiap hari kita ni makin baik dengan Tuhan, bukan makin lama makin jauh. Okey, itu kata penulis. Okey, jadi dia bahagikan kat sini kecintaan itu ada tiga jenis kecintaan. Yang pertama kecintaan kepada Allah. Okey, yang ni kecintaan macam ini tidak menafikan tauhid. Yang ni bagus, teruskan. Yang kedua, ada kecintaan secara tabi'i, tabi'iyah, al-mahabbatut tabi'iyah. Yang ni juga tidak memberi kesan kepada seseorang itu terhadap cintanya kepada Allah. Sebagai contoh, cinta dia terhadap isterinya, anaknya, hartanya. Maksudnya dia cinta tu, kita harta ni boleh tak kita kena jagalah, bukanlah kita biar je duit kita, wallet tu letaklah mana-mana, orang ambil duit kita. Tak, kita jagalah, kita sayang tu maknanya kita jagalah anak kita, isteri kita. Yang ni juga tabi'i, kita sayang tak apa. Tetapi ada juga cinta yang kata penulis yang menafikan, yang ketiga, cinta yang selain daripada Allah, yang menafikan cinta Allah. Wahai antakuna mahabbatun ghairallahi ka mahabbatillahi aw akthar min mahabbatillah bihaitsu idza ta'aradat mahabbatullahi muhabbatan ghaira qaddama mahabbatan wa dhalika idza ja'ala hadhihi mahabbah niddan li mahabbatillah. Okey. Sebagai contoh, kalau diletakkan dua benda tetapi dia pilih benda ni, yang ni Allah dan benda ni, mana satu kau nak pilih, lalu dia pilih benda ni, yang tu adalah cinta yang merosakkan tauhidnya. Jadi yang jaga-jaga kita dengan bahagian yang ketiga ini. Okey. Sentiasalah kita mendahulukan kesimpulan untuk bab tadi tu. Jangan angkat apa tadi, orang-orang soleh, ulama dan juga orang-orang soleh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil siapa sahaja, termasuk juga manusia dan juga harta. Jangan kita jadikan dia sebagai lebih kita sayang daripada Allah Taala.
ataupun kita jadikan dia tuan kita, kita buat segala-gala yang dia suruh. Okey. Alamak, dah masuk Isyak. Dah masuk Isyak. 8.45 dah. Saya rasa 8.42 dah masuk dah kot. Tak apalah kot, kalau masuk satu bab lagi dia jadi panjang pula. Okey tuan-tuan, jadi alhamdulillah kita habis satu bab lah hari ni. Ya, satu ya. Satu lah. Jadi kesimpulan dia, hari itu belajar jangan jadikan nabi dan orang-orang soleh. Bab ni pula jangan jadikan orang-orang ulama pun jangan jadikan. Jangan jadikan dia sebagai tuan kita, bukan. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sahaja sebagai tuan kita yang kita patuh tanpa kita persoal. Selain daripada Allah taala kita tak boleh angkat. Ada soalan tuan-tuan? Ada soalan? Tak ada. Ada. Baik. Kalau tak ada, kita tutup majlis kita. Nasallallahu taala yang fa'ana bima sami'na wa yaj'alana